كبشة لكن على النبي شهوات كلمة الله قائما فقطعت كبشة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita sekali lagi berjumpa di masjid kita. Untuk kita sambung pesan kita dan pengajian kita berkaitan dengan fiqh al-muamalah. Dan pada sesi yang lalu kita pada tajuk elemen muamalat, di mana kita pada elemen yang pertama itulah elemen harta. Dan kita dah sebut isi penting berkaitan dengan harta dan pembahagian harta secara ringkas lah ya. Di mana ada harta mutakawim, ada yang tidak mutakawim ya. Harta mutakawim ialah harta yang dinilai sah oleh syarak untuk diniagakan ya. Adapun harta yang tidak mutakawim ialah harta yang dinilai tidak sah di sisi syarak untuk diniagakan. Dan saya dah hurailah benda tu pada sesi yang lalu. Di samping kategori lain lah yang tak adalah memberi implikasi yang jelas ataupun yang orang kata apa, implikasi yang teruslah dalam syarak. Seperti harta ni ada juga di bahagian daripada mangkul dan ghair mangkul ya. Mangkul ni ialah transferable, harta yang boleh dipindah-pindahkan, harta kecil-kecil lah ya. Satu lagi ghair mangkul, harta yang tidak boleh dipindah-pindahkan, untransferable properties seperti tanah, seperti bangunan atau rumah ya. Di mana dua jenis harta ni dia tak ada apa-apa implikasi pada hukum syarak ya. Tapi mutakawim dan tidak mutakawim ada implikasi yang tersendirilah ya. Dan ada lagi beberapa jenis harta yang lain yang saya tak kongsikan. Baik. Dan satu lagi jenis yang penting yang akan kita masuk pada malam ini ialah halal dan haram, ataupun harta halal dan harta haram. Yang mana pada sesi kuliah yang lalu saya dah sentuhlah konsep berkenaan. Harta halal ni harta yang boleh kita memperolehinya. Dan afal lah boleh juga kita membelanjakannya untuk tujuan-tujuan muamalat kita. Ya. Adapun harta haram kita tidak boleh memperolehinya. Dan afal lah kita juga tidak boleh memilikinya dalam setengah keadaan. Tidak semua, dalam setengah keadaan. Ya. Dan juga kita tidak boleh melakukan urus niaga ataupun transaksi muamalat yang lain dalam setengah keadaan, tapi tidak semua ya. Dan saya dah bagi tahu idea am dalam hal tu hari itu bila kita berkongsi tentang pembagian harta dari sudut harta yang diperolehi secara redha dan bukan redha ataupun tidak redha ya. Baik, tak apa, malam ni kita nak pergi yang pertama daripada suluk harta halal ya. Ada 7 yang saya notakan di situ, walaupun di sana masih ada banyak lagi. Tapi sekadar kita nak berkongsi jenis-jenis harta halal yang penting-penting lah, ataupun yang basic-basic, yang agak fundamental lah, yang banyak kita perolehi ya. Sebenarnya banyak lagi kan. Dan sebenarnya inilah jenis-jenis harta yang banyak disebut dalam buku-buku fiqh, sama ada yang bersifat klasik ataupun yang kontemporer ya. Baik, pertama ialah gaji. Ada kat muka surat 18 tu. Surat 18 tu ada kan huraian dia. Merujuk kepada suatu bayaran atas suatu pekerjaan atau perkhidmatan yang dilakukan sama ada oleh individu maupun kumpulan
secara tetap. Ya. Ini definisi kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kamus Dewan. Kamus Dewan. Itu gajilah. Ya. Ada kat bawah saya tambah. Gaji adalah bayaran berkala, tetap atau berjadual untuk sesuatu pekerjaan yang bersifat profesion. Upah pula ialah bayaran atas pekerjaan atau perkhidmatan mengikut kadar yang disetujui atau tetap dan terbuka. Gaji dan upah wajib dibayar setelah pekerjaan selesai. Rujuk hadis Ibnu Majah nombor 2443, itu hadis Ibnu Umar. Saya akan baca hadis. Gaji upah boleh dibayar secara sekaligus atau bertahap-tahap mengikut tahap atau kesiapan suatu pekerjaan. Ya. Baik. Hari ini tuan-tuan, antara harta yang kita boleh dapati ialah gaji atau upah. Of course lah daripada pekerjaan-pekerjaan yang halal lah yang dimasukkan di sini. Kerana gaji atau upah kita dapat ni pun sebenarnya ada dua juga. Ya, satu gaji atau upah daripada pekerjaan yang halal. Satu gaji atau upah daripada pekerjaan yang tidak halal. Sebenarnya gaji upah ni dia boleh duduk dua-dua. Dia boleh duduk dalam harta halal, dia juga boleh duduk dalam harta haram. Cuma most of all, gaji atau upah kita ambil ni banyak hak halal lah. Ya, ada juga orang kerja di tempat-tempat yang tidak halal, kerja kilara, ya. Kerja di pusat-pusat judi. Tapi nak dibandingkan dengan gaji atau upah yang kita dapat daripada pekerjaan halal, hak tu lebih banyak lah kan. Ada juga orang kerja pak haram tu, ya. Baik, dan sebenarnya gaji atau upah ni dia bukan hanya ada pada zaman hari ni, dia ada sejak zaman dulu lagi. Ya, hatta tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-26 di mana Nabi Musa juga pernah diupah atau diberi gaji oleh seseorang yang bernama Yasron. Yasron macam tu lah, ya, ada 2-3 nama. Dan Allah Ta'ala rekodkan dalam ayat berkenaan. Di mana dia nak ambil Nabi Musa bekerja di atas saranan anak perempuannya. Dia ada anak 2 orang. Dan bila dia berjumpa dengan Musa tu, dia cadang pada bapak dia, kita ambil ni Nabi Musa tu lah, untuk bekerja dengan kita. Ya? Kerana dia seorang yang kuat, lagi orang yang amanah. Kerja apa tu? Kerja jaga kambing. Ra'i al-ghanam. Ya? Tuan-tuan buka ayat tu tengok pentafsirannya. Qala ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dia cadang ke bapak dia, wahai bapakku, istajirhu, mana ambillah dia bekerja dengan kita. Ya. Daripada perkataan ujrah atau ijarah. Ujrah ni makna upah, makna gaji. Ya, ijarah ni makna pekerjaan memberi gaji kepada seseorang. Istajirhu, mana kita ambil dia kerja dengan kita. Jadi kuli kita. Ya, jadi staf kita, macam itulah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kerana sebaik-baik orang yang kita ambil kerjaan kita ni ialah orang yang kuat lagi amanah. Jadi dia kata, dia ni kuat. Kan? Amanah pula tu, kita ambil dia lah bekerja dengan kita. Jadi Nabi Musa bekerja dengannya. Ya. Tu Allah Ta'ala rekod lah. Dan kita pasti sebelum daripada zaman Nabi Musa, bahkan sebelum-sebelum pada itu, mesti ada kontak, awak kerja dengan saya bagi awak upah. Awak kerja dengan saya bagi awak gaji. Kerana manusia tak boleh buat semua kerja bersendirian. Dia perlu kepada orang lain untuk menyempurnakan kerjanya. Ini tabiat manusia. Ya. Cuma Allah Ta'ala rekod tu je lah. Ya tak? Macam kita kata jual beli kan. Jual beli terawal yang Allah Ta'ala rekod dalam Quran ialah Ashabul Kahfi dan surah berkenaan. Ayat yang ke-19. Di mana bila dia bangkit daripada tidur di dalam gua itu, dia mari rasa lapar. Dan dia wakilkan salah seorang daripadanya untuk pergi ke kedai, ke pasar, bawa duit. Ya. Dia cari makanan. Ya. Beli makanan lah. Betul tak? Tapi dia kata, mu diam-diam, jangan nanti orang tahu pula, dia tangkap kita nanti. Bawa duit pergi pasar, tengok duit lama lah. Ni duit 300 years ago. Rupanya dia tidur lama, dia pun tak tahu. Ya. Habis tu belum tu tak ada jual beli. Allah Ta'ala ni direkodkan signifikannya pada waktu itu dan dalam hal tertentu. Tidak bermaksud sebelum pada itu tidak ada jual beli. Jual beli mesti ada punya. Cuma kaedah tu lah berbeza. Zaman dulu
Zaman Ashabul Kahfi tu pakai duit tu. Ada duit tu masa tu. Bila Ashabul Kahfi, before Nabi Muhammad. Tak tahu bila. Dan tak pasti di zaman Nabi yang mana. Katanya. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Menurut sebahagian ahli-ahli tafsir, berdasar pada kajian sejarah mereka lah. Tapi not sure lagi, tak pasti. Pasal Allah Ta'ala tak sebut. Tapi banyak ahli tafsir kata begitu. Takkan jawab boleh ada masa tu je kot. Habis tu sebelum Nabi Isa tak ada. Mestilah ada. Ya. Baik. Itu yang disebut dalam Quran. Dalam hadis Nabi banyaklah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya bukan hanya memberi upah kepada orang-orang Islam untuk bekerja atau bersama mereka dalam hal ini. Mereka juga mengupah orang bukan Islam. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun semasa baginda berhijrah ke Madinah, tak kala baginda dikejar oleh orang-orang kufar di tengah jalan, nak lari masuk Gua Sur, antara orang yang Nabi upah untuk tunjuk jalan kepadanya ialah rajulun min Bani Dail. Itu diriwayatkan oleh Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Istajara Nabi wa Abu Bakar rajulan min Bani Dail hadian khirita. Ya. Kata Aisyah, Nabi SAW dan Abu Bakar mengupah istajara. Macam tadilah, istajirhu. Ya, bagi dia upah, ambil dia kerja dengan kita. Ini pun sama. Nabi dan Abu Bakar memberi upah, ambil dia kerja untuk kita. Buat kerja untuk kita. Siapa? Rajulan min Bani Dail. Seorang lelaki daripada Bani Ad-Dail. Hadian khirita. Seorang yang pembawa jalan yang amat mahir sekali. Dia ada kepakaran. Walaupun dia musyrik. Dalam hadis yang lain musyrik. Dia ni musyrik. Ya? Tapi kerana dia ada kemahiran tunjuk jalan pada orang. Ya? Dan dia pun amanah. Mana kata dia boleh rahsiakan. Ya? Perihal Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Adalah cerita dia. Ya? Dalam hal tu. Kita tengoklah sirah lah macam mana. Tapi dalam muamalat memang dia sebut Nabi memberi upah kepadanya. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Kita orang Islam buka syarikat. Ambil pekerja non-Muslim. Tak ada masalah sama sekali. Kerana muamalat has nothing to do with religion. Dia tak ada kena-mena dengan agama. Dari sudut buat kerja buat kita. As long as kerja tu kerja halal. Ya. Maka boleh. Dan samalah dalam konsep-konsep lain, jual beli, ya. Itu kata-kata ambil pekerja. Kalau kita nak buka usaha sama dengan non-Muslim pun boleh. Tak ada masalah sama sekali. Ya. Pendapat majoriti lah. Cuma mazhab Syafi'i, dia memakruhkan bekerja sama dengan non-Muslim. Ya. Tapi setahu saya pendapat itu tidak standard. Hak standard dalam mazhab Hambali. Ahmad lah. Ya. Dia kata makruh. Tidak haram tapi makruh. Tapi dalam konteks hari ni, jika tidak ada perkara yang menjejaskan apa-apa, maka tidak ada masalah sama sekali. Ya. Sekolah kita di Malaysia ni, negara majmuk, kita boleh saja berurusan dengan mereka. Baik. Itu gaji ya. Dan kita bila kita ambil orang bekerja dengan kita, amat penting sekali untuk kita melunaskan tanggungjawab kita, memberi upah atau gaji kepada mereka tak kala sesuatu urusan itu telah selesai. Ya. Dan jangan sesekali kita tak bayar. Ni banyak kes. Kawan-kawan kita ada, saudara mara kita ada, tak? Suruh orang repair rumah bayar tak habis. Suruh orang buat rumah bayar separuh. Suruh member repair kereta, tak bayar-bayar. Banyak kes kan? Betul tak? Betul-betul nak jaga ni. Jirana tuan-tuan, dia ada workshop. Dia meninggal dah arwah tu. Dia cerita dengan bapak saya lah. Bukan saya, bapak saya. Dia kata 16,000 kawan-kawan berhutang ada. Repair sana, repair sini, repair sana, repair sini. Campur. Dia kata 16,000 masih ada orang yang belum bayar. Dan nampak gaya macam tak nak bayar. Tak belik lah. Ya. Saya pun ada kes personal tuan. Ya. Tapi tak apalah, tak cakap nama pun. Tapi
pengajaran, ya. Bilal suruh imam repair kereta. Dah imam ni pandai jugalah pomen-pomen. Memang dia pomen pun. Tapi sekarang dah kena stroke lah, ya. Tapi kereta saya banyak dia repair. Saya mati kat tengah jalan 2 kali. Satu di highway Elite. Bukan Elite. Highway apa belakang ni? Gatri. Dia datang repair. Ya. Satu lagi di Pajarah. Masa saya nak keluar pergi kuliah kan. Mati tengah jalan. Tak mati, duduk pergi tak boleh masuk. Kereta macam tu ni. Dia memang pomen. Dan kawan-kawan memang banyak repair dengan dia. Tapi ada orang tak bayar pun. Salah seorang Bilal lah. So repair kereta. Kos dia. Saya tak ingat 4,000 ke 5,000. Dia bayar 2,000 je. Dia kawan-kawan kan. Takkan nak suruh bayar full. Bayarlah separuh dulu. Betul tak? Saya pun kalau repair dengan member, ada kita kenal rapat-rapat ni kan. Yalah kita bagilah dulu. Kalau repair tu agak-agak dalam 1,000, kita bagi dulu 500. Kalau kedai repair bagi habis pun kita bagi. Ini dah saing-saing. Repair pun rumah. Repair kat rumah kan. Berapa? Agak-agak dalam 1,000 ni ngopoh dengan barang apa gitu gini. Kita bagi 500 dulu, pendahuluan 400 kan. Yang bagi punya kawan member kan. Bukan member sangat pun, tapi kita kenal. Takkan nak modalkan dulu. Itu bagi. Ya. Dia pun gitu juga. Mana dia repair. Lala member tak bayar. Saya jadi orang tengah tuan. Saya jadi orang tengah. Saya cakap dia, abang kena bayar. Dia belum haji lagi lah. Saya kata, abang kena bayar ni. Dia wakilkan saya apa gitu gini. Tak apalah dia kata. Saya bayar 100 bulan. Tak apa, boleh. Asalkan kita bayar. Dan imam pun bersetuju. Imam kata boleh lah. Tak apa. Alih-alih mata yang bayar 100. Tak bayar sampai ke sudah. Sekata dia kan. Jangan tuan, hutang jangan begitu. Ya. Ni orang kata jangan berhutang ni. Jika kita tidak membayarnya, kalau berhutang bayar tak apa. Ya, saya personally lah, saya tak suka betul orang cakap jangan berhutang, nanti susah nak mati, Nabi tak bagi berhutang. Awak belajar muamalah kat mana macam tu? Berhutang harus jika ada keperluan dan hajat. Kalau tak ada keperluan dan hajat atau berlebihan, dia jadi makruh. Kalau kita tak bayar tu jadi haram. Ya. Mula-mula pinjam tak nak bayar dah. Haram, dosa besar. Tapi kalau kita niat nak bayar. Tiba-tiba di pertengahan kita mampu bayar, kita tak bayar. Dia jadi haram kat situlah. Dan kita boleh diambil tindakan. Matulul ghani zulmun. Nabi kata siapa-siapa yang dia boleh bayar hutang, dia tak bayar. Itu satu kezaliman. Ya. Ada Muslim daripada Abi Hurairah. Dan dalam nas yang lain atau hadis yang lain, Nabi kata layul wajid yuhillu irduhu wa uqubatuhu. Orang yang mampu bayar hutang, dia tak bayar, dia boleh diambil tindakan. Kalau pemerintah tu ilai amri, dia boleh tangkap kawan ni, boleh penjara kawan ni, boleh denda kawan ni, boleh aja. Ya tak? Dalam konteks hari ni tuan-tuan pinjam konvensional ke, ataupun tuan-tuan buat pembiayaan Islami ke, tuan-tuan tak bayar, tuan-tuan kena. Lepas tu ada komplain pula. Kata Islami tak bayar, kena denda. Lah. Kalau awak bagi pinjam pada orang, contohnya. Ataupun awak buat apa-apa urus niaga, jual barang, member bayar ansuran kan. Kalau dia tak bayar, biar, gitu. Mana boleh kan. Sama saja, konvensional ke, Islami ke, tetap hutang, wajib dia bayar. Ya tak? Dan kalau kita tak bayar, dalam Islam of course ada peruntukan tertentu. Kita boleh denda, Nabi pun kata begitu. Adalah tata caranya. Kalau konvensional, cara dia lah. Kalau Islami, cara dia lah. Nanti ada babnya. Ya tak? Tapi boleh. Boleh aja. Dia bukan denda saja tuan. Dalam kewangan ni ada dua. Satu, ganti rugi, ia sebut sebagai tawid. Satu denda yang disebut sebagai gharamah. Yalah, bank atas surat, dia pada lawyer dia nak bayar gitu gini kan. Jadi ganti rugi memang kita kena bayar lah. Satu lagi denda. Denda bank tak ambil kalau Islami. Dia hantar pergi charity. Dia hanya ambil ganti rugi yang dia keluarkan dengan kos yang sebenar. Tapi kalau konvensional, ganti rugi pun dia ambil, denda pun dia kenakan. Dan denda dia memang lebih tinggi lah daripada Islami hanya 1%. Dan dia tidak compounding every month or every year. Setakat tu je lah. Tapi kalau konvensional memang berganda-ganda lah ya. Kita ada kes tuan-tuan, dia tak bayar credit card almost 15 years. Tak banyak pun, about 10,000 saja, 10,000.
Saya pernah pergi kursus. After 15 years tuan-tuan, jadi 30,000. Lebih kurang begitulah. Ni cerita 7 tahun lepas yang saya pergi kursus tu kan, dengan Bank Negara, under AKPK lah. Mustahil ke? Tak mustahil. Ya? Tak mustahil. Sebab kita dah buat calculation. Kalau dia ada hutang sebanyak 10,000, dia tak bayar langsung, setahun kredit kad ni tuan-tuan, 15 to 18% every year. 15 hingga 18% lah setiap tahun. Kalau 15% lah kita ambil yang paling rendah kan. Sebenarnya Islamik dengan konvensional ni dari sudut percentage, kalau Islamik kita panggil keuntungan, kalau konvensional kita panggil interest, dia sama saja. Dia sama saja. Ya. Kadar tu lebih kurang. Walaupun sistem dia lain. Tapi kalau kita ambil lah 15%. Okey, 15%, ini kadar yang dia kenakan kepada kita, sama ada interest ataupun keuntungan. Tengoklah kita ambil konvensional atau Islamik. Kalau 15%, out of 10,000, berapa ribu? 15% daripada 10,000. Berapa ribu? Agak-agak. 1,150. Sorry. Betul tak? Betul kan? Ya, 15%, kalau 1,000, 150. Betul tak? Kau nak salah ni? Kalau 10,000, 1,500. Betul lah tu. Mana setiap tahun, tuan-tuan akan kena 1,500. Bukan tiap tahun. First year tuan-tuan tak bayar, tuan-tuan kena 1,500 untuk 10,000 yang tuan-tuan tidak bayar. Okey, 10,000 campur 1,500 jadi berapa dah? Jadi 11,500. Tahun kedua 15% daripada 11,500. Kira ambil lah. Meningkat lagi. Kalau tadi 1,500, mungkin dia akan jadi 1,600 atau 1,700. Tahun ketiga pula. Tak? 11,500 tambah 1,700. Berapa? Campur je tengok. Jadilah 13,000, 14,000. 15%. Ada compounding macam tu lah sistem dia. Ya? Itu anak kira hak basic je tu. Hak paling senang nak calculate. Ya? Dia sebenarnya 15%, dia plus lagi. Dia ada plus lagi. Tengoklah lain-lain bank, lain-lain dia punya kadar. Tapi kalau ambil 15% tu sendiri, kita dah out dah. Ya? Jadi 15 tahun atau almost 15 years, tak mustahil lah dia akan jadi 30,000. Tak mustahil langsung tuan. Nampak? Tapi kalau Islamik, kalau case default kita tak bayar, tuan-tuan hutang 10,000, 10,000 tu je. Kalau hak naik pun tu lah ganti rugi dengan denda. Kena. Which is tak banyak lah. Tak banyak. Dan saya memang ada personal experience dalam bab ni. Sebab saya pernah kereta ditarik dan dilelong. CIMB Islamik. Betul-betul saya kena hutang yang saya kena dengan bank lah. Sedikit tambahan. Hak dia ganti rugi dan denda tu lah. Tapi tidak banyak. Oh kalau, tapi saya tak adalah sampai 15 tahun. Ya. Setiap 4 tahun dia, 4 tahun. Tapi tak banyak lah yang dia charge saya untuk ganti rugi dan denda. Tak banyak. Saya ingat ratus-ratus ikut macam tu lah. Tapi tak banyak. Ni cerita lama dah ni. Cerita 16 tahun lepas. Ini cerita saya kena masa bujang hari tu lagi. Dekat-dekat nak kahwin. Banyak nak pakai duit. Yelah sekarang kita boleh check online aja. Tarikh apa gitu gini. Dulu hantar surat. Kita termis. Kita pun tak perasan. Masa bujang kan busy. Tak ada nak tengok penyata apa gitu gini. Dah lah pergi shopping complex. Balik-balik tengok kereta tak ada lah. Ya tak? Lepas tu nak pergi ambil pun. Bukan tak ada duit. Tapi orang bujang. Otak singkat. Ya tak? Lalah kena lelong. Lelong cepat kereta tuan. Tak ada sampai 5-6 bulan aja. Sekejap aja. Saya ingat few months saja. Ya? Tak ada sampai setahun 2 tahun tak ada. Saya ingat hanya dalam beberapa bulan saja. 3 bulan macam tu je. Oh dah kena lelong dah kereta kahwin. Tak ada lagi ambil. Ya? Kita pula mindah sana, mindah sini beberapa kali saya pindah masa saya bujang. Saya pun tak tahu menau. Bank ni tak call kita tuan. Dia hanya hantar surat. Ya?
Jadi kita tak ada perkembangan lanjut lah tentang harta kita tu. Tahu-tahu dah dilelong dan memang saya kena bayar. Jadi bab lelong ni tak payah cerita lah. Saya ada personal experience. Dan kawan-kawan saya sendiri pun ada banyak kes. Atau yang muflis pun ada. Kerana kereta yang tidak dapat diransaikan. Ya? Jadi nak cerita begitulah ya. Kena bayar tuan Hutang jangan di lengah-lengahkan ataupun mesti bayar. Dan lebih-lebih lagi kalau orang tu dah bekerja untuk kita, tiba-tiba kita tidak membayar gaji atau upah. Ya. Dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata esok ada 3 musuh Allah Ta'ala. Musuh tu. Musuh. Khosmun dia panggil. Khosmun ni makna hostile. Hostile ni makna musuh lah. Hadis kursi. Sahih Muslim. Di mana Allah Ta'ala kata, Nabi kata, tapi Allah lah kata hadis kursi kan. Salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Oh, musuh dengan Allah tu. Bukan musuh dengan Ustaz Hasan. Bukan musuh dengan Haji Mat. Musuh dengan Allah. Salah satunya ialah rajulun salah satunya ialah man istajara rajulan fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Ya. Orang tu dia suruh orang kerja untuk dia, buat sesuatu untuk dia, tak kisahlah kan. Repair rumah ke, repair kereta ke, apa-apa kerja lah. Istajara mana hak tadi lah ya. Ujrah, ijarah. Tiba-tiba kawan tu menyelesaikan tugasnya, fastawfa minhu, buat kerja dia, walam yu'tihi ajrah. Tapi dia tak bayar gaji kawan tu. Boleh dia tak bayar penuh, boleh dia bayar separuh. Kita ada banyak kes. Hatta saya personally tuan-tuan dengan bapa mentua saya pergi di satu restoran pagi-pagi sarapan, biasalah kalau balik kampung kan, selalu juga lah bawa family pergi makan kat Sabak Benam, kedai-kedai yang ada di situ, lalu kedai belakang tu kadang-kadang tengoklah kan. Pergi masuk satu kedai tu dia ada banyak macam consignment lah, mana orang ni jual ni, orang ni jual ni. Dia restoran tapi jual. Ada satu peniaga kat situ tu, bapak mentua cakap kat saya, dia kata tak payah lagi hutai abah tu, dia kata kau hutai abah, hutai bapak, dia bapak, kita panggil bapak tu, tak payah hutai bapak tu, ada lagi ni ada ya tu nyanyi nak bayar apa keluar tak payah, dah tak minta, dia kata. Saya kata tak minta, halal je lah, buat macam mana. Kalau tengok gaya tu memang tak percaya. Buat roti pakai jubah tu pakai kopiah. Kira macam orang alim lah tu. Kalau ustaz ngajar tak pakai jubah. Tapi hutang tak bayar. Ya? Oh, mungkin dia ada tak puas hati ke ustaz. Oh, repair dia tak puas hati ke kan. Ya? Kena ejah lah macam mana ya. Tak boleh kita sekadar diam-diam kata. Tapi hutang betul lah. Tak boleh gitu Mana hutang kita, upah ni kita kena bayar. Bahkan tuan-tuan, kalau kita nak suruh orang kerja untuk kita, kalau kita dapat bayar sebelum dia menyelesaikan tugasnya, ia amat-amat digalakkan oleh syarak. Allah Ta'ala amat suka sekali. Dan dalam Islam, sunnah. Bahkan Nabi memerintahkan dalam hadis Ibnu Majah daripada Ibnu Umar, kata Nabi, a'tul ajira ajrahu qabla an yajif arakuhu. Berilah upah kepada pekerja-pekerja kamu sebelum kering keringat di dahinya. Nampak? Mana tak payah tunggu dia habis kerja, kita boleh bagi. Of course lah kalau kita suruh repair tu repair ni, kadang kita bagi beransur-ansur tu bagus. Ya tak? Ya? Baik. Ada tanya apa-apa dari situ? Ada soalan tak? Bismillah. Malah kena kat sorang. Minum air, bekas dia tak basuh. Masuk habis habuk le mulut kawan. Ni basuh kot. Saja saya nak togok. Ya tak? Tak payah guna jawab. Tapi nampak macam tak cantik kan, ustaz togok kan. Boleh je. Togok ni harus tuan ni, harus. Walaupun dimakruh oleh sebagian peramat. Tapi sebagian membenarkan. Pasal Nabi je ada minum togok juga. Tapi Nabi tak togok all the time lah. Banyak minum, Nabi minum lah cawan. Tapi orang sewan Nabi togok. Sampai ada seorang sahabiah tu, nama Kabsyah, ya, Nasai Bukhari, dia potong kepala ni simpan. Nabi minum, masuk rumah dia korang minum, dia potong kepala ni simpan, dia kata. Ya. Tapi saya tuan-tuan jangan potong pula kalau saya tinggal kacauan dia. Saya tak ada berkat apa-apa, Nabi ada lah kan.
Katanya dia nak ambil berkat Rasulullah. Rasulullah ni memang ada dia ambil wuduk, berebut ambil wuduk dia. Nabi ludah, berebut ambil ludah Nabi. Tapi Nabi, ya, kita bukan soleh macam mana, alim macam mana pun, jangan ada ambil ludah dia ikut dan tuan. Di tanah Arab tuan, ada sebahagian maulana ataupun tuan guru, dia suruh budak-budak dia, atau memang budak dia ngangur, dia ludah, dia tekuk budak dia tu. Ambil berkat guru katanya. Sakit orang tu nanti. Ya? Baik. Okey, saya ingat gaji dan upah ni tak ada masalah tuan-tuan pun clear. Cumalah konteks semasa dan of course tempatan ni tuan-tuan, yang sering dikaitkan dengan gaji dan upah ni biasa zakat lah, zakat. Ya. Di mana zakat gaji atau upah ini memang diwajibkanlah oleh sebagai negeri. Walaupun secara bukan paksaan. Bukan kata wajib dia ambil tindakan ke, dia denda ke, ataupun apa-apalah, tak ada. Dia kata wajib dia sudut fatwa, ya, untuk pentadbiran negeri-negeri tertentu lah. Ya, tapi dalam fatwa tu kata wajib lah. Ya. Ada negeri mewajibkan macam Selangor, ya, macam wilayah persekutuan, ya, tapi ada negeri yang tak mewajibkan macam Perak tak mewajibkan. Ya. Ala kulli hal, majoriti negeri Malaysia menggunakan pakai pendapat yang mengatakan bahawa zakat gaji ni wajib. Upah juga. Ya. Dan dulu-dulu tuan-tuan memang ramailah yang menentangnya, atau padalah sebagai menentangnya. Dan hari ni juga. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube ustaz-ustaz yang baru ni kan. Ustaz tak baru lah, ustaz lama pada saya lagi. Tapi ada yang tak setuju. Dan of course lah kalau orang tu belajar di pondok-pondok yang aliran konservatif tu, memang mereka tak berapa setujulah dengan zakat gaji atau zakat pendapatan ini. Ya? Zakat-zakat upah seumpama ni. Kerana dia kata tak ada dalam buku fiqh. Memang tak ada. Buku fiqh mazhab Syafi'i lah. Ya? Dulu-dulu. Tapi dalam buku-buku fiqh yang moden ni, saya yakinlah zakat-zakat seumpama ini telah dimasukkan. Dan in future lah, mungkin tak tahulah, dia akan jadi yang standard lah dalam mazhab Syafi'i. Sebab standard mazhab ni tuan-tuan, dia tidak statik. Dia tidak jumud. Atau beku begitu saja. Daripada satu zaman ke satu zaman, dia sentiasa disaring lah, ya. Tuan-tuan tengok buku mazhab Syafi'i yang latest macam Muqtamad Zuhaili tu kan. Tuan-tuan nak banding Muqtamad tu dengan Muqtamad yang ada sebelum-sebelum ni, ada sikit sebanyak perbezaan. Ya. Kerana dalam haiwan muamalah, ibadat tak obvious sangatlah. Ibadat ni dia fix. Dia fix. Mungkin ada sikit sebanyak perbezaan, tapi kalau muamalah ni, dia sentiasa berkembang lah daripada satu masa kepada satu masa. Ya? Jadi dia kata wajib. Dah adalah dalil-dalil dia yang tersendiri. Jakim sendiri pernah jawab benda ni sejak tahun 2016 lagi dalam laman web Ismah tak silap saya. Jakim punya laman fatwa dia tu lah. Dan kalau tuan-tuan nak tengoklah penhujahan apa itu ini, tuan-tuan boleh rujuk juga laman web zakat Selangor, zakat.com, ada di situ. Di mana zakat gaji atau pendapatan atau upah seumpama ini sebenarnya diambil daripada mazhab Hambali yang disebut sebagai zakat mal mustafad, zakat harta yang diperolehi, yang tidak had kepada apa-apa harta bahkan. Dan itu digunakan pakai di Selangor. Selangor bukan hanya mewajibkan zakat gaji atau upah atau bayaran tetap seumpama ini. Selangor tuan-tuan, harta faraid wajib dizakatkan. Itu tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Ya? Tapi kalau tuan tengok dalam fatwa Selangor memang ada. Dalam laman web pun ada. Jabatan Mufti tak silap saya pernah baca. Zakat faraid harta pusaka wajib. Tuan-tuan dapat harta pusaka 50 juta kan. Kena zakat lah kalau boleh. Alah, zakat ni tak banyak mana pun. Ya tak? Ataupun tuan-tuan dapat apa-apa hadiah. Dapat hadiah member wis juta. Zakat lah. Ya. Ataupun apa-apa peraduan yang tuan-tuan dapat. Mana tahu masuk BSN, SSPN, bukan SSPN, BSN Premium. Setiap bulan ada cabutan juta kan. Saya masuk juga. Tapi tak pernah jadi jutawan lagi. Tak pernah menang lagi. Ya tak? Rezeki lah, rezeki kan. Tapi kalau menang peraduan itu, keluarlah zakat. Ya? Apa-apalah yang tuan-tuan dapat. Sebaik-baiknya tuan-tuan keluarkan. Dalam konteks Selangor, ia diwajibkan. Memanglah tak ada dalam mazhab Syafi'i
Ada individu tertentu yang dia bukan hanya tidak bersetuju, malah dia condemn pula. Ya. Nampak sangat bukan kata tak cerdik, tapi ilmu ni dia kena saring lah, ya. Bahkan dia marah pula orang hak fatwa zakat ni. Zakat gaji, zakat pendapatan daripada Qardawi, dia kata. Qardawi punya pasal ni. Dia kata gila lah, sewel lah. Sebenarnya awak yang gila, bukan Qardawi gila. Ya tak? Satu dunia pakai fatwa tu. Kalau tak bersetuju, dia is okay. Respect saja. Dan untuk diri sendiri, saya ingat tak ada masalah. Sebab benda ni, benda baru kan. Ya. Baik. Isyarah. Oh, nak isyarah. Satu lagi yang perlu diingatkan ialah gaji atau upah yang melibatkan kerja-kerja yang haram lah. Itu kalau boleh dielakkan. Di kampung saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahulah Kelantan tu, di kampung Jubakar. Tumpat. Tokong ataupun patung yang paling besar sekali di Malaysia. Dan katanya ketiga terbesar di Asia. Asian, Tokong duk sila. Pernah lalu? Siapa pernah lalu situ? Kampung tu Ana tu. Kampung Siam tu. Dia panggil kampung Jubakar. Ya? Dan dulu-dulu tuan-tuan, memang kerja-kerja di kawasan patung tu lah. Ya? Ada juga orang-orang Melayu yang bekerja di situ, unfortunately. Dan saya, masa tu saya budak-budak lagi. Ialah tahun 80-an. Ya? Saya darjah 2, darjah 3 gitulah. Saya pernah dengar, arwah atuk saya, dia tegurlah seseorang kerana bekerja di situ. Dia kata, mu tak boleh kerja situ. Ya. Plaster simen. Mu tak boleh kerja situ. Cara saya juga tu. Ya. Dia kata, apa tak boleh? Harus kita kerja. Lah, aku makan gaji. Dia kata, aku tak sembuh benda tu. Nampak? Ya. Macam orang kerja di kelak arak. Dia tak minum arak. Tapi dia hanya bekerja di situ. Macam orang kerja di kasino atau pusat-pusat judi. Dia tidak berjudi sama sekali. Tapi dia bekerja di situ. Dan saya tuan-tuan, personal pengalaman saya pernah kerja di hotel. Dan saya pernah masuk ke bar hotel. Nampak jauh start gini ni. Baru jadi ustaz. Dulu nak start. Tuan-tuan, saya kerja banyak tuan. Masa saya belajar, saya siang belajar, malam bekerja. Daripada saya first year dimatrikulasi sampai saya grad. Saya suka bekerja. Pasal universiti ni banyak masa. Cuba tanya budak universiti, mana anak tak ada? Belajar universiti bukan banyak. Satu hari belajar 3 jam, 4 jam, paling kuat 5 jam. Habis tu lebih masa tu buat apa? Kerja saya. Saya masuk universiti tuan. First year aja saya minta duit emak saya. After that saya tak minta sampai saya grad. Sekali lah saya minta dulu. Ada sekali saya minta di tengah-tengah masa nak masuk main camp tu. Tak cukup duit. Lebih hari tu saya tak pernah minta tuan. Ya. InsyaAllah. Habis pasal hotel lah ni. Allah Akbar. Allah Akbar.
La ilaha illallah. Allahumma rabbana syahadu. Allahumma syahadu. Allahumma syahadu. Okey, baik. Kat mana tadi ya? Hotel tadi kan? Saya kerja bahagian room attendant. Room attendant ni maksudnya tukang kemas bilik ya. Ya. Ada satu hotel tu memang saya jaga tingkat 13, tingkat 14. Setahun lebih saya kerja di situ. Walaupun saya tak kerja di bahagian F&B, tapi kami pernah pergilah buat lawatan ke situ. Dan saya lihat pekerja-pekerja kat dalam tu memang, saya tak tahulah dia Islam atau tidak, tapi mukanya Melayu, namanya pun Melayu, which is saya rasa dia Islam lah. Maka boleh tak kita kerja di situ? Tak boleh sama sekali ya. Bekerja ni tuan-tuan, dalam konteks masa, of course lah kita masyarakat majmuk, dan ekonomi yang orang kata rencang pada hari ni. Kalau kita kerja, as long as kita tak terlibat secara langsung, tak apa. Sebab benda tak halal ni ada je di mana-mana. Tuan-tuan kerja kat pasar raya, ada benda halal semua. Tak ada benda tak halal kat pasar raya? Ada. Saya dulu manager Carrefour. Memang kita ada section untuk non-halal. Tapi yang menguruskan itu memang non-Muslim lah. Dan kita tak campur pun. Ya. Habis tu tak boleh kerja? Boleh. Ada masalah. Ya. Kita kerja hotel. Kita bukan kerja bahagian haram. Kita kerja bahagian halal. Cuma di hotel, tak boleh nak lari tu. Nak cari betul-betul pekerjaan yang melibatkan hal seumpama yang fully. Tak ada pun harpa. Ya, tuan. Ya tak? Ha? As long as kita tak terlibat. Okey ya? Ha? Nampak?
Ataupun kita tak buat benda tu secara khusus. Tapi kalau buat tak boleh lah kan. Contoh dia gitulah. Tak boleh lah bekerja di tempat-tempat seperti itu walaupun atas nama gaji. Kita dapat gaji daripada hasil yang haram, jadi haram lah gaji tu ya. Dan kalau kita buat di atas dasar kerja yang halal, dia jadi halal ya. Dan dalam setengah-setengah aspek pun nak tengok juga kita terlibat secara langsung atau tidak. Ada orang dia bawa taksi, tiba-tiba bila penumpang naik dia nak pergi ke pusat judi sekian-sekian, lepas tu saya boleh hantar ustaz. Boleh lah pasal awak tak terlibat, kerja awak bawa taksi kan. Dia nak pergi situ, dia punya pasal lah ya. Tapi kalau kita selidik-selidik mazhab Syafi'i tak boleh ya. Tapi majoriti membenarkan. Dan itu dia guna pakai pada hari ini. Kerja kita gapo? Umum. Kerja kita bawa taksi. Kecuali kalau dia nak catur kita. Saya nak awak ajar, awak hantar pekerja saya ya. Setiap bulan, setiap hari, saya bayar 1,000. Tak boleh lah. Nampak? Faham tak maksud saya? Kita bawa taksi. Contohnya, kita bukan buat benda haram. Kita bawa taksi. Dah penumpang kita nak pergi ke tempat haram. Sekati dia lah, kita bawa aja. Itu tak ada masalah. Itu halal. Ya. Jadi haram ni kalau kita memang pergi atas situ daripada awal lagi. Itu tak boleh ya. Macam ada tokey syarikat tu kan. Dia nak suruh kita hantar pekerja setiap hari daripada rumah dia pergi ke Kilang Arak, daripada rumah dia pergi ke Kilang. Itu tak boleh. Itu dah jadi khusus. Ya. Jadi nak kena tengok jugalah. Ya tak? Dah kita jual siming. Tiba-tiba orang beli siming kita nak pergi buat patung, nak pergi buat rumah semayang mereka, itu dia punya masalah. Kita jual saja. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan, kalau kita tahu dia nak guna benda tu pada benda yang haram, tak boleh. Ketat mazhab Syafi'i bab ni tuan. Ya. Tapi sebagian yang lain, tak silap saya majoriti lah. Ya, dia membenarkan. SLF kita tak terlibat secara langsung dengan benda tu. Ya. Nampak? Boleh, ada nak tanya apa-apa tak? Ya. Macam mana? Kalau kita terlibat tak boleh lah. Isu dia terlibat ke tak boleh lah. Dia bukan isu syarikat tu, syarikat ni. Isu dia terlibat ke tidak? Terlibat ni maksudnya kita buat stokage, kita buat ordering. Of course lah kalau kita buat cashiering, jual beli, memang tak boleh lah. Tak boleh benda-benda sumpah itu. Tapi kalau kita syarikat besar, ada satu section non halal, diuruskan oleh orang bukan Islam, itu saya ingat tak ada masalah. Dalam fatwa semasa boleh. Bagaimana kita dalam konteks bekerja secara am. Ya tak boleh kita kerja di section tu lah. Dan kita tak terlibat secara langsung. Memang tak boleh tu kalau nak diikutkan. Memang tak boleh lah. Bukan kalau nak diikutkan, memang tak boleh pasal kita terlibat. Sebab tu saya tuan-tuan, isteri saya dulu, dia memang kerja bahagian retailing, peruncitan. Saya suruh dia berhenti. Pasal terlibat dengan benda-benda macam ni ya. Dia tak jual beli arak lah. Tapi dia terlibat bahagian ordering, stocking untuk gudang dia. Jadi tak boleh. Jadi saya suruh dia berhenti. Nampak? Secara langsung dan tidak langsung, saya nampak memang dia terlibat. Dulu-dulu saya pun tak kisah. Tapi dah lah. Saya kahwin tahun 2006, tahun 2009 saya suruh dia berhenti. 2010 macam tu lah. Pasal saya nampak, aku ni dah jadi ustaz. Bini kerja tu lagu tu ya tak? Banyak lagi pekerjaan halal yang lain. Ya? Saya tahu sangat, kalau retailing, peruncitan, dia akan terlibat sikit sebanyak. Kalau kita boleh elakkan keterlibatan dalam hal seumpama ini, maka itu lebih baik. Tapi kalau terlibat, memang tidak boleh. Karena kita dilarang untuk melibatkan diri dengan hal yang seumpama itu. Secara khusus memang kita terlibat lah. Ya tak? Tengoklah macam mana. Ya? InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lagi tak ada ya? Cukup tu. Malam ini kita habis pasal gaji, dah upah dalam bab-bab yang halal lah. Dan mudah-mudahan kita adalah idea tentang perkara itu. Dan jangan terlibatlah benda-benda yang tidak dibolehkan ya. Terutama hak tadi lah ya, kalau kita masih ada tak payah hutang sesiapa bila kita upah dia apa itu ini, kita
selesaikanlah ya. Jangan bagi kita ada hutang dengan orang. Balik pada yang tadi kan. Saya kata hutang ni tuan tadi harus. Bila kita ada hajat dan keperluan. Bila tak ada hajat dia makruh. Bila kita tak bayar, tak nak bayar, tangguh bayar, lewat bayar tanpa keuzuran, dia jadi haram. Dan itu yang ditegur oleh syarak. Itu yang Nabi kata nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Dalam sunan apa tu? Sunan Tirmizi daripada Abi Hurairah. Nyawa seorang mukmin itu tergantung. Ya, tak naik bila mati nanti. Kerana hutangnya. Jadi asal hutang aja. Mati ada hutang terus tergantung. Tuan-tuan, Rasulullah SAW meninggalkan hutang. Nabi dia hutang dengan orang Yahudi. Ya. Beberapa gantang gandum dan Nabi mati sebelum sempat membayar hutangnya. Takkan tergantung kot. Hutang yang tidak boleh diselesaikan. Tapi kalau kita berhutang, pinjam atau seumpamanya, ia boleh diselesaikan. Of course lah bila kita mati, maka dia tidak ditegur oleh syarak sama sekali dan tak ada apa-apa masalah. Ya, tak ada apa-apa masalah. Jadi nak tengok konteks-konteksnya. Ya. Jadi letakkan perkara tu di tempat yang betul. Ya. Of course lah hak awam muamalat. Kalau boleh kita kata boleh. Kalau tak boleh kita kata tak boleh. Kalau khilaf dengan para ulama kita kata khilaf. Dan kita lihat dalam konteks-konteks semasa hari ni macam mana. Dan amat penting sekali untuk kita semak fatwa-fatwa yang ada. Baik di peringkat global ataupun tempatan. Kerana benda ni dia sentiasa ongoing. Dia sentiasa berubah. Saya hari-hari tengok fatwa. Baca hal muamalat yang terkini. Bahkan kami ada grup. Saya ada grup saya. Ya. Dan adalah isu-isu yang dibincangkan walaupun tidaklah hari-hari. Mana 2-3 hari saya mesti ada isu. Ya. Kerana benda ni kita duduk mengajar apa tu ini. Kita nak tahulah sikit sebanyak ya. InsyaAllah ta'ala syukurlah tu. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Bismillah.